cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan hanya ku temu di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan hanya ku temu di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku.
Shalom Jemaat Gereja Kristen Jakarta. Gereja memberikan layanan ibadah online bagi jemaat. Lalu apa saja ya yang harus dipersiapkan? Pilihlah jam ibadahmu dan ikuti tepat waktu. Jangan sampai terlambat ya. Berpakaian rapi dan sopan, seperti kondisi jemaat akan pergi ke gereja. Siapkan Alkitab dan alat tulismu ya. Duduklah dengan posisi yang baik agar tetap fokus. Hindari untuk berbaring ataupun sambil melakukan kegiatan lain di rumah. Berdoalah secara pribadi untuk mempersiapkan hati kita mengikuti ibadah ya. Berpartisipasilah aktif dalam beribadah, seperti ajakan untuk berdiri atau duduk, menyanyikan pujian, dan mendengarkan firman Tuhan dengan tetap fokus. Persembahan dapat jemaat berikan melalui transfer ke rekening gereja lokal masing-masing ya. Ikutilah ibadah online sampai selesai. Mohon bimbingan orang tua untuk dapat mengajak anak merenungkan firman melalui ibadah online sekolah minggu. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat sekalian, senang sekali kita bertemu pada malam hari ini untuk mengadakan persekutuan doa Gereja Kristen Jakarta. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk memulai ibadah di dalam doa ini. Saya ajak seluruh jemaat untuk bersaat teduh di hadapan Tuhan. Kita masing-masing mempersiapkan diri kita. Kita katakan kepada Tuhan, Tuhan persiapkan hati kami. Mari kita masing-masing berdoa saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Jemaat, mari kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan kita, tapi yang selalu menjaga dan memelihara kita. Rahmat-Nya selalu Tuhan curahkan bagi kita, walaupun di dalam situasi yang sedang tidak menentu pada saat ini. Mari kita bersandar kepada rahmat Tuhan yang selalu menjaga hidup kita. Kita nyanyikan lagu Tuhan yang Ramani selalu menjaga. Bunga bakung dengan warna yang indah, burung di langit tak pernah khawatirkan hidup. Keselamatan Mandarinnya Yeti Tihua, Yeti Tihua, Chuan Zhe Mei Li Di Yi Shang, Tian Gong Di Niao Er, Zheng Lai Bu Wei Shen Huo Ma, Zhi Ai Di Tian Fu, Tian Tian Dong Kan Gu.
Tuhan yang ramani yang selalu menjaga hidup kita. Mari kita mau bersyukur kepada Tuhan untuk anugerah yang selalu memampukan kita tetap dapat menjalani hidup di tengah pandemi yang melanda saat ini. Kita bersyukur Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tetapi Tuhan yang selalu menjaga dan memenuhi segala kebutuhan kita. Mari kita naikkan syukur kepada Dia. Dan juga kita mau memohon ampun akan segala dosa pelanggaran kita. Kita tahu bahwa kita manusia yang lemah, seringkali mengecewakan Tuhan. Mari kita datang juga minta ampun di hadapan Tuhan. Mari kita naikkan doa ini. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu, karena Engkau Allah yang luar biasa. Engkau senantiasa menjaga dan memelihara hidup kami. Tuhan, di tengah-tengah kesusahan dan kesulitan, kami melihat bagaimana Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, tetapi tangan Tuhan selalu memelihara kami, memenuhi segala kebutuhan kami. Tuhan memberikan kami kesehatan, Tuhan mencukupkan segalanya. Biarlah kami berharap dan selalu percaya bersandar kepadamu. Bapa di surga, kami juga datang mohon pengampunan daripada Tuhan. Segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, yang sering kali mengecewakan Tuhan, ampunilah kami ya Tuhan. Layakan kami, sucikan kuduskan kami, agar kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami mau berdoa. Amin. Saudara, jika kita mengaku dosa kita, maka Tuhan adalah Allah yang setia, Allah yang akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Inilah janji Tuhan. Karena hanya melalui darahnya dosa kita disucikan dan kita mendapatkan hidup yang baru. Amin. Mari kita nyanyikan lagu Hanya oleh darah Yesus dosa kita dihapus, kita mendapatkan hidup yang baru. Kita mau bersukacita karena Dia. Dosaku telah dihapus hanya oleh darah Yesus. Ku dapat hidup baru hanya oleh darah Yesus. Oh, darah yang kudus, darahnya penebus jiwaku tertebus hanya oleh darah Yesus. Kulihat pengampunan hanya oleh darah Yesus. Hatiku disucikan hanya oleh darah Yesus. Oh, darah yang kudus, darahnya penebus jiwaku tertebus hanya oleh darah Yesus. Dosaku telah ditebus hanya oleh darah Yesus. Menjadi orang kudus hanya oleh darah Yesus. Oh, darah yang kudus, darahnya penebus jiwaku tertebus hanya oleh darah Yesus. Mari kita mau menaikkan doa untuk pemerintah negara kita, baik yang ada di pusat maupun di daerah, agar dapat bekerja sama di dalam penanganan pandemi COVID-19. Kita mau berdoa juga untuk seluruh masyarakat Indonesia, agar diberikan kesadaran serta kepatuhan untuk sama-sama ikut mengatasi masalah ini. Mari kita mohon hikmat Tuhan kepada pemerintah negara kita, baik yang ada di pusat maupun daerah, dan juga dapat bekerja sama dengan baik. Mari kita berdoa bersama-sama.
Bapa di surga, kami mau datang kepadamu menyerahkan pemerintahan negara kami ya Tuhan. Kami tahu pada saat ini adalah masa yang sangat sulit. Kami mohon hikmat-Mu kepada mereka, baik pemerintah yang ada di pusat maupun yang ada di daerah. Tuhan, berikanlah mereka hikmat ya Tuhan. Setiap keputusan yang mereka ambil, Tuhan Kau tolong supaya masalah-masalah pandemi ini boleh diselesaikan. Dan setiap kami masyarakat boleh turut mendukung ya Tuhan. Kami boleh menjaga diri kami ya Tuhan. Kami boleh ikut berpartisipasi supaya masalah ini boleh terselesaikan. Tuhan, kami serahkan masalah ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami mau berdoa. Amin. Mari kita juga mau berdoa bagi tenaga medis yang menangani pasien COVID secara langsung, agar mereka juga dikaruniakan kesehatan, hikmat dan kekuatan dari Allah. Biarlah seluruh keluarga para tenaga medis ini juga boleh mendukung, dan masyarakat di sekitar pun boleh turut mendukung. Kita tahu hal ini tidak mudah, tapi biarlah kita mau berdoa menyerahkan tenaga medis ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami juga mau berdoa menyerahkan para tenaga medis, mereka yang ada di garis depan. Tuhan, berkatilah mereka, mereka yang sudah berdedikasi. Tuhan, berikanlah mereka kesehatan, berikanlah mereka kekuatan, berikan mereka hati yang mau melayani dengan sukacita. Dan Tuhan, berkati pelayanan mereka, berkati keluarga mereka, supaya mereka ya Tuhan juga terlindungi ya Tuhan. Berikan mereka kesehatan, dan berkati juga seluruh masyarakat ya Tuhan untuk turut mendukung para tenaga medis ini. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami mau berdoa. Amin. Saudara, para dokter, para perawat, mereka mendedikasikan hidup mereka untuk melayani, untuk orang lain, menjadi berkat bagi orang lain. Bagaimana dengan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan? Biarlah hidup kita juga boleh memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Apapun yang kita lakukan, biarlah kita lakukan karena kita mengasihi Yesus. Mari kita nyanyikan lagu yang terutama di dalam hidup ini adalah meninggikan dan memuliakan Dia. Yesus, saya mau cinta
Mari kita mau berdoa untuk Dewan Ketua serta seluruh BPJ Sinode Gereja Kristen Jakarta maupun BPJ yang ada di lokal masing-masing. Biarlah setiap pemimpin-pemimpin gereja, kiranya Tuhan pimpin kehidupan pribadi mereka, Tuhan pimpin keluarga dan pelayanan mereka, agar mereka boleh menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Terutama di tengah-tengah ketidakpastian ini, mereka tetap dapat memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami mau berdoa untuk para pemimpin gereja kami, terutama Dewan Ketua, BPJ Sinode maupun BPJ lokal masing-masing. Tuhan, berkatilah kehidupan mereka, berkatilah keluarga mereka, berkatilah pekerjaan mereka, bahkan berkatilah pelayanan mereka. Tuhan, kami tahu masa ini adalah masa yang sulit, tetapi biarlah Engkau tolong beri mereka hikmat bijaksana, supaya mereka dapat menyerahkan hidup mereka, menjalankan kehidupan mereka dengan pertolongan Tuhan dan hikmat Tuhan, dan bagaimana hidup mereka boleh memuliakan Tuhan. Tuhan, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Pakailah mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami mau berdoa. Amin. Mari kita juga mau berdoa untuk seluruh gembala sidang maupun rekan-rekan hamba Tuhan dalam lingkungan Sinode Gereja Kristen Jakarta, agar mereka juga diberikan hikmat di dalam mengembalakan jemaat Tuhan di tengah pandemi ini. Kita berdoa untuk kesehatan mereka, keluarga mereka, dan pelayanan mereka. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk seluruh gembala sidang yang ada di gereja kami, maupun seluruh hamba-hamba Tuhan di lingkungan Sinode GKJ. Tuhan, berilah mereka hikmat bijaksana, supaya mereka boleh melayani-Mu. Mereka dapat mengembalakan jemaat-Mu di tengah-tengah situasi seperti ini. Tolonglah mereka ya Tuhan. Berikanlah mereka kesehatan, berikanlah mereka kekuatan. Tuhan, tolong mereka untuk keluarga mereka, Tuhan juga jaga. Biarlah ya Tuhan, mereka juga boleh melayani dan menjadi berkat bagi seluruh jemaat-Mu. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami mau berdoa. Amin. Mari kita juga mau berdoa untuk setiap jemaat Sinode GKJ, terutama kepada mereka yang terinfeksi COVID-19 ataupun mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang mengalami stres di dalam kesulitan hidup yang tak terhindarkan. Kiranya anugerah Tuhan berlimpah menguasai hati dan pikiran mereka. Biarlah hati mereka boleh bersandar kepada Tuhan, berharap kepada Kristus, sehingga mereka memperoleh damai, jalan keluar dan sukacita di dalam kehidupan ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Tuhan, khususnya kepada mereka yang terinfeksi COVID-19. Engkau hibur mereka ya Tuhan, Engkau berikan mereka kekuatan. Engkau tolong mereka ya Tuhan di masa-masa mereka mengalami terinfeksi ini, mereka tetap bersandar kepada Tuhan. Dan Tuhanlah yang akan menyembuhkan mereka, menolong mereka, karena Engkau Allah yang Maha Kuasa ya Tuhan. Bagi mereka yang kehilangan pekerjaan, bagi mereka yang mengalami kesusahan kesulitan, biarlah mereka hanya memandang kepada Tuhan, berjalan bersama Tuhan. Tuhan yang menjaga, yang memberikan jalan keluar, yang akan menolong mereka, sehingga mereka merasakan sukacita, damai, sejahtera daripada-Mu. Kami berdoa Tuhan, biarlah seluruh hidup kami hanya bersandar dan berharap kepada Tuhan, Allah kami yang kami percaya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan menyerahkan hal ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, amin. Saudara, Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Kepadanya lah kita bersandar, kepadanya lah kita berharap, sehingga ada sukacita, ada kegirangan, karena ada penghiburan di dalam Tuhan. Mari kita angkat pujian, ku bersandar pada yang kekal. Karunia besar
bisa bersandar hanya kepada Dia. Terakhir, mari kita mau berdoa untuk ibadah online. Walaupun di dalam ibadah online banyak kekurangan, tetapi biarlah kita berdoa agar setiap jemaat dapat menikmati kehadiran Tuhan melalui ibadah online. Dan kita diberikan kepekaan untuk boleh mengerti maksud Tuhan dan taat kepadanya. Kita mau berdoa agar setiap kita diberikan gairah untuk selalu mencari dan menyembah Allah. Mari kita berdoa untuk hal ini. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan, walaupun di tengah-tengah pandemi ini kami tidak bisa hadir secara langsung di dalam ibadah, tapi kami masih bersyukur ya Tuhan, karena kami boleh tetap dapat beribadah secara online. Walaupun ada kekurangan, tetapi kami tahu Tuhan, kami menyerahkan hati kami untuk boleh beribadah dengan sungguh-sungguh. Dan Tuhanlah yang akan memberkati seluruh ibadah yang berlangsung di seluruh dunia ini ya Tuhan. Biarlah Engkau berkati seluruh jemaat, agar setiap kami ya Tuhan boleh merasakan kehadirat-Mu. Setiap kami boleh merasakan jamahan-Mu. Setiap kami boleh merasakan berkat dari setiap firman yang ditaburkan. Tuhan, Engkau berkati seluruh pelayan-pelayan di dalam melaksanakan ibadah online ini. Engkau juga berkati urapi mereka. Biarlah melalui ibadah online ini ya Tuhan, tetap jemaat-Mu mempunyai hati yang selalu mencari Tuhan, bergairah untuk menyembah dan memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Kami bersyukur hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara, mari kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mempersiapkan hati kita. Kita mau katakan kepada Tuhan, jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Berbicaralah dan selidikilah hatiku. Biarlah semua itu boleh mendatangkan berkat bagi setiap kita yang terbuka untuk Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki nyatakan, selidiki nyatakan segala perkara. Singkapkan ya Tuhan, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Katakan sekali lagi, jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. 我们一起祷告。 Bapa, kami bersyukur kepadamu di malam hari ini Engkau kembali mempertemukan kami dalam persekutuan doa. 主啊，我们感谢你，今天晚上我们可以在晚上祷告会的时候，大家在一起聚集。 Dan saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. 这时候我们要思想你的话， Kiranya Roh Tuhan yang menaungi kami memberi hikmat pengertian. 求你庇护我们每一个人，接触你的灵，让我们能够明白你的话语， Dan memberikan kami kekuatan untuk menaati firman-Mu. 也加给我们力量，让我们可以遵行你的话。 Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan demi nama Tuhan Yesus. 我们将把这一段的时间交在你的手中，求主赐福。 Amin. 阿门。 Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹，晚安。 Pada malam hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dari Markus 8 ayat 14 sampai 21.
今天晚上我们要一起思想神的话语，从马可福音8章14到21节。 Pertama-tama nanti saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia, kemudian Pak Simon dalam bahasa Mandarin. 先用英语文诵读，然后中文。 Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, "Berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes." Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti." Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu paham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan?" Jawab mereka, 12 bakul. Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 7 bakul. Lalu katanya kepada mereka, "Masihkah kamu belum mengerti?" 马可福音第8章14到21节，门徒忘了带饼，在船上除了一个饼，没有别的食物。耶稣吩咐他们说：“你们要谨慎，防备法利赛人的笑和希律的笑。他们彼此议论说：这是因为我们没有饼吗？”耶稣看出来，就说：“你们为什么因为没有饼就议论呢？你们还不审悟，还不明白吗？你们的心还是愚顽的吗？你们有眼睛看不见吗？有耳朵听不见吗？也不记得吗？我掰开那5个饼，分给5000人，你们收拾的零碎，装满了多少篮子呢？”他们说：“12个。”又掰开那7个饼，分给4000人。你们收拾的零碎装满了多少筐子呢？他们说7个。耶稣说：“你们还不明白吗？” Saudara yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini renungan kita diberi tema meluruskan salah paham. 弟兄姐妹，我们今天晚上的主题是纠正误会。 Meluruskan salah paham. 纠正误会。 Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 在英语大字典里， salah paham itu diartikan salah dan keliru dalam memahami pembicaraan. 误会就是误解、不领会， Pernyataan, sikap orang lain. 是他人的心态度。 Biasanya menimbulkan reaksi bagi yang bersangkutan. 这个是带给有关者一个反应。 Diartikan juga salah paham itu salah tangkap. 误会也可以说是误解， Salah mengerti. 不明白。 Saudara yang dikasihi Tuhan, di Betul. dalam kita berelasi dengan orang lain, 弟兄姐妹，当我们与别人交通的时候， kita bisa salah paham tentunya. 我们会产生误会。 Dan ada alasan mendasar kenapa kita bisa salah paham. 有基本的原因，为什么我们会误会？ Biasanya beda sudut pandang. 因为不同的角度来看。 Contohnya saya melihat dari sudut pandang yang A, Pak Simon melihat dari sudut pandang yang B. 我从 A 的角度来看，但是你是从 B 的角度来看。 Ketika kita sama-sama ngotot dengan sudut pandang kita masing-masing, ini akan menyebabkan terjadinya konflik. 当我们来坚持我们的角度那边来去看这个事情，就产生了纠纷。 Selain beda sudut pandang, beda maksud, beda fokus. 除了不同的角度来看，也是集中的看法不同。 Saudara, salah paham jika tidak diluruskan, maka akan mendatangkan konflik.
纠纷误会如果不给他更正呢，会产生了纠纷。 Sebaliknya, kalau salah paham itu diselesaikan, diluruskan, maka akan mendatangkan kondisi yang kondusif. 如果误会给他调整或者这个给他解决，就可以带来一个好处。 Pikiran jadi lebih tenang, hati lebih tenang, dan akhirnya relasi pun jauh lebih baik. 我们的思想、我们的心态会更平静，而且可以产生一个好的交通。 Sementara kalau salah paham tidak diluruskan akan menimbulkan ketegangan. 如果误会呢不给他纠正呢，会产生一种紧急的气氛， Akan kepikiran terus. 会一直的想着， Perasaan pun jadi tidak enak. 我们的心里会觉得不爽。 Dan itu bisa menimbulkan relasi yang kurang baik. 这个交通呢就不很好。 Mari kita lihat dalam konteks dari bacaan nas Alkitab tadi. 我们来看刚才我们所读的经文， Ada alasan mendasar kesalahpahaman para murid kepada Kristus. 在这里我们看见，门徒有一种的误会， Jelas, beda sudut pandang. 是因为不同的角度来看， Sudut pandang para murid itu dari perspektif manusia atau dunia ini. 门徒从世俗的角度来看这个事情， Sudut pandang Kristus tentunya dari kerajaan Allah. 耶稣的看法呢，乃是从天上的看法来看这个事情。 Belum lagi Bapak Ibu Saudara, para murid ini sudah banyak mendapat informasi tentang Tuhan dan keajaiban-keajaibannya. 门徒呢，从许多方面得到了许多有关耶稣的事情， Tapi mereka masih belum mengerti apa maksud dibalik banyaknya perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan itu. 但是呢，门徒还不真正的领会到耶稣所行的一些的启示。 Para murid fokusnya kepada ketakutan dan kekhawatiran diri mereka sendiri. 门徒是把他们的思想集中在他们的惧怕当中， Fokusnya kepada hal-hal lahiriah daripada kepada Yesus itu sendiri. 他们呢集中在他们基本的问题过于耶稣方面。 Tuhan tahu bahwa para murid itu beda sudut pandang, beda fokusnya dengan dia. 耶稣知道，门徒的看法与他的看法呢是有不同的角度来看。 Tetapi Tuhan kita, dia berkuasa untuk meluruskan supaya kesalahpahaman para murid itu bisa diluruskan. 但是呢，我们的上帝知道，应当把这个误会给他纠正过来。 Nah, yang Yesus lakukan, dia meluruskan salah paham para murid supaya menciptakan kondisi yang kondusif. 耶稣他也知道，应当给这个门徒误会，给他纠正过来，让有更好的气氛。 Kondusif, hati, pikiran para murid jauh lebih tenang. 让这个情形呢，还有心理的心态呢，有更良好。 Supaya mereka juga sadar bagaimana seharusnya menghadapi persoalan yang sedang terjadi pada waktu itu. 也让他们能够领悟到，应当怎样来面对现在他们所面对的事情。 Dan di antara mereka berdua-belas itu mereka tidak saling menyalahkan. 在12个门徒当中，他们没有互相的错怪。 Sehingga relasi mereka pun jauh lebih baik. 当然他们的情形会更好。 Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana cara Kristus meluruskan salah paham para murid? 弟兄姐妹，耶稣怎样来纠正门徒的误会呢？ Ya, yang pertama yang Yesus lakukan adalah dia memperingatkan bahaya ajaran yang salah. 第一呢，耶稣要纠正门徒的误会呢，就是第一错误的教导。 Kita lihat di ayat yang ke-15. 第15节， Di sana dikatakan oleh Tuhan Yesus
Berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi orang Herodes. 你们要谨慎，防备法利赛人的笑和希律的笑。 Kalau kita lihat di Matius 16 ada juga ragi Saduki di sana dikatakan. 在马太福音16章也有讲到撒都该人的笑。 Saudara yang dikasihi Tuhan, ajaran yang salah itu akan membentuk cara pandang yang salah. 一个错误的教导呢，会让一个人的思想也是错误了。 Akan membentuk pola pikir, sikap hati dan tindakan yang salah. 也让他有一个错误的心态，他的行为也是错了。 Jadi sangat penting sekali ajaran itu. 所以呢，这个教导十分重要。 Jika ajarannya salah, maka itu akan mempengaruhi pola pikir yang berulang-ulang dicekoki ajaran yang salah. 教导的错误呢，能够让他的思想也产生错误。 Kita ambil contoh. 举例， Baik orang Yahudi maupun orang Samaria dari kecil mereka itu udah diajarkan, dicekoki pengajaran bahwa orang Samaria itu orang yang hina. Bagi orang Samaria, orang Yahudi itu orang yang angkuh. 犹太人跟撒玛利亚人，就有一个区别，让他们呢有一个犹太人有一个思想呢，好像比别人更高贵。 Dan itu sudah diajarkan dari sejak kecil berulang-ulang sehingga pola pikir mereka kalau bertemu dengan orang Samaria atau orang Samaria ketemu orang Yahudi, itu akhirnya tindakannya apa Bapak Ibu? Mereka konflik. 犹太人呢，他们从小的时候就灌输他们有关撒玛利亚人呢，这个他们的地位不相同，所以呢就产生了一个误解。 Kita bisa ambil contoh bagaimana perempuan Samaria sangat kaget ketika Yesus orang Yahudi itu minta air sama dia. 我们举一个例子，就是撒玛利亚的妇人跟耶稣要水的时候呢，他觉得很惊奇。 Jadi ajaran itu sangat vital. 所以呢，教导呢十分重要。 Kalau ajarannya salah itu akan membentuk pola pikir, sikap hati dan tindakan yang salah. 如果错误的教导呢，就产生的错误的思想。 Mari kita lihat satu persatu Bapak Ibu. 我们大家一起来 Ada 分析 tiga。ajaran yang sangat berbahaya yang Yesus peringatkan kepada para murid supaya salah paham mereka diluruskan. 耶稣在这里呢提出3点，就是错误的教导。 Ada ragi yang Yesus katakan di situ. 耶稣在这里说有关笑的事情。 Ragi itu menggambarkan ajaran yang salah yang merusak pola pikir, sikap dan tindakan hidup. 这里的耶稣所讲的笑呢，就是错误的教导，以致产生错误的思想。 Bahkan bagi orang Yahudi, ragi ini menggambarkan hati yang jahat. 这个笑呢，对于这个犹太人来讲呢，是一个很坏的东西。 Yesus menyinggung ragi Farisi. 耶稣在这里提到法利赛人的笑。 Ragi Farisi ini Bapak Ibu Saudara adalah ajaran yang mengajarkan tentang tuntutan agama. 法利赛人的笑呢，乃是教导有关他们的一切立法的要做的事。 Mereka tidak peduli orang lain itu sedang kesulitan, yang mereka tekankan adalah tuntutan agama selalu. 他们不知道别人的难处，他们所需要的就是要他们遵循这个宗教的教法。 Mereka adalah orang-orang yang suka mencobai Tuhan dengan meminta tanda. 他们常常试探上帝呢，要接受一些的启示。 Bahkan di perikop sebelumnya di pasal 6 ayat 11 sampai 13 itu bagaimana orang Farisi minta tanda untuk menjebak atau mencobai Tuhan. 在第6章，也是法利赛人常常呢要看见一个异兆呢，来试探耶稣。 Iya, mereka mencobai Tuhan karena apa? Tidak puas dengan berbagai tanda yang sudah Yesus lakukan dan minta lagi, minta lagi. 他们不满足
耶稣已经为他们所行的启示，他们一直在要求。 Sebenarnya di hati mereka itu ingin menunjukkan bahwa apakah engkau berkuasa Tuhan? 其实呢，他们心里面要表达的，就是上帝，你是不是真的有能力？ Tidak ada hati yang tunduk kepada Tuhan, tetapi ada hati yang angkuh di hadapan Tuhan. 他们不降服于上帝的心，乃是在上帝面前，他们心里很骄傲。 Ragi ini berbahaya bagi zaman kita masa kini. 这个笑呢，在我们这个时代也是极危险的。 Berapa banyak di antara kita yang sebenarnya Tuhan sudah memberikan kita perkara-perkara ajaib yang Dia karyakan. 其实呢，耶稣在我们的生活当中，他已经行了许多的启示。 Dia sudah memberikan kita pemeliharaan berkat-berkatnya. 他已经是给我们生活上所需要的。 Tapi giliran kita mungkin sedang mengalami kesulitan lagi, kita selalu minta tanda, tunjukkanlah kuasa-Mu Tuhan. 但是当我们遇见难处的时候呢，我们常常要求主显出他的启示给我们。 Kita menggunakan iman yang Tuhan berikan itu bukannya berpusat kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, yang ada iman kita itu kita gunakan untuk apa? Tanda kutip, memaksa Tuhan menjawab kebutuhan kita. 我们的信心呢，不是没有真正的投靠主，乃是我们的信心呢，常常怀疑上帝的同在。 Dalam konteks para murid itu, ragi Farisi ini, saudara, para murid sibuk membicarakan soal satu roti. 在这里呢，法利赛人的笑呢，门徒呢，误解，只不过他们集中在一个饼方面。 Padahal sebelumnya Tuhan sudah memberikan perbuatan yang ajaib, memberikan 5.000 orang, 4.000 orang makan dengan sangat kenyang. 其实呢，上帝之前呢，已经行出了启示，给5000人吃，也给了4000人吃。 Sikap dan tindakan para murid yang hanya ribut soal satu roti menandakan mereka itu sebenarnya tidak melihat kepada kekuasaan Yesus. 门徒呢，他们为了一个饼纷争，意思就是说，他们不相信神的大能。 Yang kedua, ragi Herodes. 第二是希律的笑。 Saudara, mau itu Herodes di zaman Yesus lahir dan Yesus besar atau Yesus dewasa, 希律的笑，不是单单指着上帝那个时候的时代出生的时代， karakternya hampir mirip. 或者他的性质都是同样的。 Yaitu orang yang menghalalkan segala cara demi kekuasaan. 他们为了挣脱这个权柄呢，不是手段。 Mencari kambing hitam 他们找带死鬼， untuk dipersalahkan. 给他加以错误。 Bahkan akan menyebut semua orang yang berusaha mengganggu kekuasaannya itu sebagai musuhnya. 也是让他们拦阻他们的一切的人呢，就是他们的仇敌。 Bahkan Tuhan sendiri pun bisa disebut musuhnya. 甚至上帝也被他们称为敌人。 Asalkan kalau Tuhan mengganggu kekuasaannya, dia pun bisa menyebut Tuhan musuh. 只要他们不妨碍他们的权势呢，他们可以做到这一点。 Dan Herodes itu menggambarkan orang yang selalu mencari kesalahan orang lain. 希律呢，他专门找别人的错处。 Nah, tentu dalam konteks waktu para murid ribut soal roti, 当门徒正在那边为一个饼起纷争的时候， Tuhan mengingatkan mereka supaya mereka itu tidak mencari kambing hitam. 上帝耶稣在那边讲到，他们不要找替死鬼。 Tidak saling menuduh, kenapa rotinya cuma satu, kenapa sisa yang 7 bakul tidak dibawa, atau setidaknya kita dapat lebih daripada satu cukup untuk 13 perut, kira-kira begitu. 也不要为了一个饼在那边起争论，甚至呢，耶稣有提到7000人给他们吃饱的事。 Bisa saja ya, Petrus nyalakan Andreas, Andreas nyalakan Thomas, Thomas nyalakan Filipus. 有可能当时呢，腓利其他约翰还有安德烈，他们门徒当中
他们互相错怪， Bahaya sekali. 很危险。 Dan ini bisa terjadi di zaman sekarang. 这个会发生在现今的时候， Karena fokus kita hanya kepada hal-hal lahiriah, 因为我们只不过现在集中在基本的问题。 ketika itu tidak terpuaskan, kita mudah sekali untuk mencari kambing hitam. Siapa yang salah? 当这个要求不能够满足我们的时候呢，我们就找别人成为替死鬼。 Contoh di masa sulit sekarang, di masa pandemi ini, berapa banyak orang di muka bumi ini yang menyalahkan inilah itulah yang salah. 在这个非常的时期当中，我们可以看见许多人呢找别人做替死鬼，错在这里，错在哪里？ Tim medis lah, pemerintah lah, negara inilah, semuanya disalahkan. 甚至他们错怪政府、卫生局，还有其他，他们都错了。 Dalam keluarga kita juga mudah kan menyalahkan satu dengan yang lainnya. 在家庭方面，我们也常常错怪别人。 Dalam pelayanan juga bisa begitu, menyalahkan satu dengan yang lainnya. 在我们的侍奉当中，我们也会错怪别人。 Ini bahayanya ragi Herodes. 这个就是犀利危险的笑。 Kalau kita tambahkan ragi Saduki dari Matius 16 ayat 5 sampai 12, 如果我们加上撒都该的笑呢，到16章16节， ragi Saduki ini Bapak Ibu 撒都该的笑 ingin menjelaskan kepada kita bahayanya kalau kita melihat kehidupan kita sehari-hari tanpa kita kaitkan dengan kedaulatan Allah. 在我们的生活当中呢，每一天我们所生活的情形呢，如果没有与上帝连接的话， Orang Saduki itu menyangkali dan tidak mau mengaitkan kedaulatan Allah dengan kehidupan sehari-hari. 撒都该人他们呢，没有把他们每一天的生活呢，与上帝的事牵连在一起。 Dengan kata lain mereka mau katakan begini, tidak ada kaitannya aku sakit, aku sulit, aku kekurangan dengan Tuhan. 比如他们生病在难处当中，这一切都与上帝没有关系。 Aku senang, aku sehat, tidak ada kaitannya dengan Tuhan. 我快乐，我不高兴，没有与上帝有关系。 Orang Saduki ini adalah orang yang mencari kenyamanan. 撒都该人他们找的是一个安逸的生活。 Mereka menghalalkan segala cara bagaimana supaya dapat jabatan kenyamanan itu. 他们不择手段要得着这一切安逸与他们的势力。 Kalau kita lihat konteks pada peristiwa para murid yang ribut soal satu roti. 如果我们再看门徒为了一个饼在那边争论， Ya, Tuhan ingin mengingatkan mereka bahayanya mereka itu sudah dekat dengan Tuhan tetapi tidak menyadari Tuhan hadir di situ. 上帝要提醒，让他们能够醒悟到，他们虽然亲近上帝，但是他们没有觉得与上帝的同在。 Sepertinya urusan satu roti untuk 13 perut ya, 12 murid tambah 1 Yesus itu 13, itu tidak ada kaitannya dengan Tuhan yang hadir bersama mereka. 如果一个饼呢，以12个门徒加上耶稣是3个人的问题呢，好像这个事情与上帝没有什么关系。 Sangat ironis bukan Bapak Ibu Saudara? Sudah dekat, bahkan Tuhan ada di situ tapi mereka abai kepada Tuhan. Karena fokus mereka hanya soal satu roti. 很可悲的是，为了一个饼，他们没有感受到耶稣的同在。 Dan Tuhan ingin mengajarkan atau memperingatkan kepada kita pada masa kini. 现在呢，上帝要提醒我们，在这个时候， Bahayanya ragi Saduki ini. 撒都该的笑，危险的是， Jangan sampai kita yang sudah dekat dengan Tuhan, 不要让我们已经亲近主的人， yang sudah disebut sebagai anak Tuhan, pelayan Tuhan, 成为上帝的儿女，甚至侍奉上帝的同工。 tapi untuk hal-hal yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, sepertinya kita katakan tidak ada kaitannya dengan Tuhan. 但是在我们生活当中所发生的事情，好像是与上帝没有关系。
Sehingga kita tidak bisa memaknai semua yang terjadi itu dari maksud dan rencana Tuhan. 让我们不能够体会到上帝在我们生活当中的心意。 Padahal sebenarnya segala sesuatu yang terjadi itu ada di dalam maksud dan rencana Tuhan. 其实呢，每一样事情所发生的呢，都与上帝的心意有关系。 Di masa yang sulit ini, 在这个极难的时候， kita tidak bisa katakan gak ada kaitannya dengan Tuhan. 我们不可能说与上帝没有关系。 Justru sangat berkaitan dengan Tuhan. 其实呢，十分有关系。 Jangan-jangan masa yang sulit ini adalah masa di mana Tuhan sedang memurnikan hati kita. 其实呢，在这个极困难的时候呢，上帝正在清理我们的心， Supaya kita kembali lagi memandang kepada Dia. 让我们再回头仰望他， Menjadikan Dia sebagai Tuhan dalam hidup kita. 让我们的主成为我们生命的主宰。 Tidak lagi mengabaikan Tuhan di seluruh area hidup kita. 不要在我们的生活当中忽略了上帝。 Dari hal-hal yang terkecil sekalipun, semuanya berkaitan dengan Tuhan. 从最小的事情都与上帝有关系。 Jadi ini bagian dari cara Tuhan meluruskan salah paham para murid, bahkan juga termasuk kita. 这就是上帝用他的方式来纠正门徒的错误，甚至我们的误会。 Mungkin saat ini kita berfokusnya itu kepada hal-hal lahiriah semata. 可能我们现在集中我们的精神在基本上的事情， Sepertinya sulit untuk melihat Tuhan. 很难看见上帝。 Kalau itu yang terjadi, biarkan peringatan Tuhan ini memperingatkan kita. 如果是这样的话呢，我们盼望上帝再一次的提醒我们， Jangan sampai ragi Farisi, Herodes, Saduki membuat pikiran dan hati kita itu jadi kacau. 不要让法利赛人的笑、希律的笑，甚至撒都该的笑呢，把我们的心灵搞乱了。 Apalagi sampai saling menciderai, saling berselisih, tidak bersatu hati. 以致我们呢不能够同心，起了纠纷， Tidak saling menyalahkan. 甚至呢互相错怪。 Di bagian yang terakhir Bapak Ibu Saudara, 弟兄姐妹，最后一点， cara Tuhan untuk meluruskan salah paham para murid. 上帝用他的方式来纠正这个误会。 Kita bisa lihat dari mulai ayat 16 sampai ayat 20 itu. 我们可以从16节到20节。 Ketika para murid sibuk membicarakan satu roti saja, 当门徒正在议论一个饼的时候， Kristus mengingatkan mereka. 基督提醒他们， Mengingatkan tentang perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya sebelumnya. 提醒他们他以前所做的一切启示。 Meski sebelumnya Yesus menegur kedegilan hati para murid. 虽然耶稣曾经指示他们的心的硬的态度， Ketika Yesus katakan telah degilkah hatimu, itu sama dengan Yesus ingin menegur kekerasan hati para murid. 在这里呢，耶稣再一次的指示他们硬做的心。 Mereka keras hati untuk tidak bisa melihat ada Tuhan hadir di situ. 因为他们心里刚硬，所以看不见上帝与他们当中。 Mereka keras hati untuk mencari cara dengan kekuatan diri sendiri. 因为他们硬着心呢，他们用他们的力量来寻找自己的方式。 Yang ada bukan mendapatkan solusi, yang ada justru semakin bingung dan bingung. 他们这样不解决事情，但是把事情搞得更乱， Bahkan bisa kacau. 甚至呢，混乱起来。 Mereka mengeraskan hati. 他们硬着心， Dan Tuhan menegur, mengingatkan 上帝指着提醒他们， bahwa Dia hadir sebagai Tuhan yang berkuasa untuk melakukan perbuatan ajaib. 他在他们当中，甚至要为他们行启示。 Dan Yesus mengingatkan mereka di ayat 19 dan 20 itu, apa yang telah Dia lakukan sebelumnya. 耶稣在这里圣经19跟20节，就讲到
耶稣曾经为他们所做的事。 Ketika dia memberikan 5.000 orang makan. 当他给5000人吃的时候， Kita bisa lihat di Markus 6 ayat 30 sampai 44. 我们可以从马太福音第6章， Berapa yang tersisa? 剩下的有多少？ Para murid langsung berani menjawab 12 bakul. 门徒很快的回答12个篮子。 Kemudian Yesus tanya lagi ketika dia memberikan 4.000 orang makan. 当耶稣再问他们给4000人吃， Berapa yang terkumpulkan atau tersisa? 领税所收集的有多少？ Mereka berani dengan lantang menjawab 7 bakul. 他们很快的回答说7个筐子。 Anda bisa melihat itu di Markus 8 ayat 1 sampai 10. 在这里可以从第8章第8节到第4节。 5 roti di tangan Tuhan bisa memberi makan 5.000 orang. 5饼2鱼能够给5000人吃饱， Sisa 12 bakul. 剩余12个篮子。 7 roti di tangan Tuhan bisa memberi makan 4.000 orang. 在7个饼在耶稣的手中呢，能够给4000人吃饱。 Sisa 7 bakul. 剩余的有7个筐子。 Semuanya itu untuk menunjukkan, mengingatkan para murid bahwa Kristus Tuhan yang berkuasa. 在这些的事呢，再一次提醒门徒们，上帝是伟大的。 Dialah sang roti hidup itu. 他是活饼。 Yohanes 6 ayat 35. 约翰福音第6章35节。 Apa susahnya satu roti di tangan sang roti hidup? 一个饼呢，在主活的主手中有什么问题呢？ Pasti bisa mengenyangkan para murid. 必定能够给门徒吃饱。 Tetapi karena para murid fokusnya bukan pada Tuhan tetapi pada diri sendiri, 但是因为门徒呢，他们没有把耶稣集中在他们的思想当中，而且是自己为主， sehingga lupa akan Tuhan yang berkuasa. 甚至他们忘记一个全能的上帝。 Saudara yang dikasihi Tuhan, 主所爱的弟兄姐妹， jika saat ini kita masih berfokusnya pada urusan diri kita saja, 这个时候如果我们还是把我们的思想集中在我们的事情上， dan menggunakan iman yang dari Tuhan hanya untuk kepentingan diri kita saja, 我们接着上帝给我们的信心，用在我们个人方面， maka biarkan firman Tuhan ini mengingatkan kita pada perbuatan-perbuatan Tuhan. 巴不得接着这个神的话语呢，来提醒我们上帝曾经所做的启示。 Ketika kita hanya berfokus pada diri kita saja, kepentingan diri kita, 当我们顾到自己的时候， kita tidak akan bisa menemukan jalan keluarnya. 我们不能够找到出路。 Tapi ketika kita kembali berfokus kepada Tuhan, 但是当我们回转以上帝为我们的主题的时候， maka kita akan tenang menjalani semuanya. 我们可以安心的来度过。 Karena kita tahu nanti Tuhan akan menolong, memberikan kita pengertian dalam menghadapi setiap kesulitan. 我们要看见上帝为我们开一条出路来解决我们的事。 Saudara yang dikasihi Tuhan, 主所爱的弟兄姐妹， kalau kita sekarang dalam masa sulit, 现在我们正在难处的时候， biarkan Tuhan mengingatkan kepada kita apa yang telah Dia berikan kepada kita sebelumnya. 我们要再一次被上帝提醒，他曾经赐给我们什么？ Kita ingat masa lalu. 我们要回想过去。 Bagaimana dulu pun kita pernah mengalami kesulitan. 以前我们曾经遇见困难， Tapi lihatlah Tuhan memelihara. 但是我们看见上帝的看顾， Tuhan selalu mencukupkan. 上帝提供我们的需要。 Ingat selalu akan kasih-Nya di masa lalu. 我们要记得他穷俭爱我们， Jangan pernah lupakan perbuatan ajaib-Nya di masa lalu. 也不要忘记他以前曾经为我们做的启示。 Bahkan jangan pernah lupakan perbuatan ajaib-Nya dengan mati dan bangkit bagi kita. 也不要忘记他曾经为我们死，也为我们生活的启示。
Karena lewat kematian dan kebangkitannya lah pintu surga diberikan dan kita terus dipelihara sampai kepada kekekalan. 借着他的牺牲与他的复活呢，天堂的门为我们一直预备我们所需要的。 Ketika kita sekarang hanya fokus kepada hal-hal yang sulit yang sedang terjadi, 当我们现在正在面对难处，我们集中精神在此事的时候， biarkan Tuhan mengingatkan kita 让上帝再次的提醒我们， apa yang telah Dia lakukan sebelumnya, 他曾经为我们做些什么， supaya kita tersadar kembali 让我们可以醒悟过来， bahwa Dialah Tuhan 他是我们的上帝， dan kita hamba. 我们是他的仆人， Dialah yang tahu, 他知道， kita hanya bisa menunggu, 我们只不过等待， menanti. 再次等候。 Saudara yang dikasihi Tuhan, 主水的弟兄姐妹， jika satu roti 如果一个饼， tanpa sang roti hidup 如果没有活的神， hanya mendatangkan 这能够带来 ketakutan dan kekhawatiran, 带来惧怕与恐惧， bahkan perselisihan, percideraan, 甚至能够互相误会、互相残杀， kekacauan. 带来困乱。 Tetapi 但是 satu roti 一个饼， di tangan sang roti hidup 如果在一个活饼的主手上， mendatangkan ketenangan, 能够带来安息， kekuatan, 能够带给我们力量、 kasih, 爱， dan kesatuan. 而且让我们可以团结。 Amin. Mari kita 阿门 berdoa.。我们祷告， Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, 主，我们感谢你， melalui firman pada malam hari ini, 借着今天晚上的信息， mengingatkan kami kembali 再次的提醒我们， akan bahayanya salah paham terhadap Tuhan. 让我们可以理解到误会的危险。 Ketika kami hanya fokus kepada diri kami pada hal-hal yang sulit yang sedang terjadi, 当我们集中在自己困难的事情上， akan sering kali membuat kami salah paham terhadap Tuhan. 多少时候我们对上帝产生了误会， Kami takut, kami khawatir, 我们惧怕，我们恐惧， bahkan kami bisa saling menyalahkan dan menciderai. 甚至我们互相的误会或者互相的伤害。 Namun kami bersyukur firman-Mu mengingatkan dan menegur kami. 我们要感谢你，借着你的话语再一次的提醒、责备我们。 Seperti cara Kristus memperingatkan dan mengingatkan para murid, demikian juga diberikan kepada kami. 就好像基督指着他的门徒，你也是这样的开通我们。 Tolonglah kami ya Bapa, 主啊，帮助我们， agar kami terus merendahkan hati. 让我们有一个谦卑的心。 Engkau menjadi Allah kami dan kami menjadi hamba-Mu. 你成为我们的上帝，我们成为你的仆人。 Engkau yang menentukan segalanya dan kami hanya menantikan-Mu. 你界定我们的一切，我们只有等候。 Engkau yang bekerja dengan cara-Mu dan kami hanya menantikan-Mu. 你用你的方式在我们心中动工，我们只有等待。 Terima kasih. 谢谢主， Demi Yesus Kristus kami berdoa. 奉耶稣基督圣名祷告， Amin. 阿门。 Saudara dikasih Tuhan, kita akan sama-sama menyaksikan beberapa warta berikut ini. 弟兄姐妹，我们要看一两处的消息。 Kita akan sama-sama mengakhiri persekutuan doa pada malam hari ini, kita sama-sama berdoa. 我们结束今天晚上的祷告会，我们一起来祷告。 Terima kasih Bapa untuk malam hari ini kami telah berdoa dan merenungkan firman-Mu. 主，我们要感谢你，我们弟兄姐妹可以
一起来思想你的话，而且大家同心来祷告。 Kuatkan dan teguhkanlah kami untuk menjalani kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. 主啊，坚固我们，也是给我们力量，成为你的儿女，可以在我们的生活上， Di tengah-tengah tantangan zaman, 在这个蛮有挑战的时代， agar kami tetap berpegang teguh kepadamu. 让我们可以紧紧的抓住你。 Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita arahkan dan kita terima berkat dari Tuhan. 弟兄姐妹，让我们的心倾向神，我们领受神的祝福。 Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa dan damai sejahtera di dalam Kristus Yesus, persekutuan di dalam Roh Kudus senantiasa menyertai dan memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah persekutuan doa pada malam hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. 今天晚上的祷告会就到此结束，愿上帝赐福每位弟兄姐妹。